Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke kursus pengurusan laktasi bagi anggota bukan klinikal. Dan saya, PSP Nur Anissa Ahmad, akan menyampaikan topik pertama ini yang berkaitan dengan polisi penyusuan susu ibu secara eksklusif. Mari ketahui kepentingan penyusuan susu ibu kepada bayi. Susu ibu adalah pemakanan yang unggul, memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Penyusuan susu ibu juga dapat melindungi bayi dari pelbagai jangkitan kerana kandungan susu ibu mengandungi antibodi dan boleh mencegah sesetengah kematian bayi. Seterusnya dapat mengurangkan risiko alahan, juvenile onset diabetes, obesity dan darah tinggi. Susu ibu tersedia pada bila-bila masa, tidak memerlukan sebarang penyediaan. Dan kandungan susu ibu itu sendiri berubah-ubah mengikut keperluan bayi. Apa pula kepentingan penyusuan susu ibu kepada ibu? Ibu dapat mengurangkan risiko kanser payudara dan beberapa jenis kanser ovari, dapat mengurangkan risiko patah tulang pinggul apabila meningkat usia, osteoporosis, membakar lemak badan yang terkumpul semasa hamil dan seterusnya akan mengembalikan bentuk badan asal sebelum hamil, dengan syarat pemakanan perlulah dijaga. Dan tahukah anda sebanyak 500 kilokalori dibakar semasa satu sesi penyusuan susu ibu berlangsung. Seterusnya, mempercepatkan pengecutan rahim selepas bersalin dan melewatkan kedatangan haid. Seterusnya, dapat menjarakkan kehamilan dan merapatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Ibu-ibu, semua kebaikan susu ibu untuk bayi dan ibu tadi tidak akan dapat kita nikmati secara sepenuhnya sekiranya tidak mengamalkan penyusuan susu ibu sepenuhnya atau secara eksklusif. Ini adalah polisi penyusuan susu ibu Malaysia yang menyatakan bahawa semua ibu digalakkan menyusui anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Ini bermakna dari lahir hingga 6 bulan, bayi diberi susu ibu sahaja, tidak perlu air atau susu tambahan dan tidak perlu makanan pelengkap. Maksud penyusuan susu ibu sepenuhnya atau secara eksklusif boleh juga difahami seperti bayi diberi susu ibu sahaja sama ada daripada ibunya atau ibu susuan termasuk susu perahan. Bayi tidak diberi makanan atau minuman lain kecuali ORS, Oral Rehydration Salt, vitamin, mineral dan ubat dalam bentuk titisan atau sirap. Sumber dari WHO 2007. Terdapat 4 situasi di bawah. Mari kenal pasti sama ada amalan penyusuan masih lagi eksklusif atau tidak. Situasi pertama, bayi Puan Dayang Hadijah hanya menyusu susunya sahaja. Tapi, bila Puan Dayang Hadijah ni keluar ke pasar sekejap, bayinya disusukan oleh adiknya yang kebetulan juga mempunyai seorang bayi yang lebih kurang seusia dengan bayi Puan Dayang Hadijah. Maksudnya, adik Puan Dayang ni jadi ibu susuan lah. Jadi, masih lagi eksklusif. Kedua, Puan Dora seorang ibu yang bekerjaya dan tidak mempunyai pembantu rumah. Masa bekerja, dia hantar anaknya ke nursery bersama bekalan perahan air susunya. Kemudian petugas nursery memberikan bayinya meminum perahan air susunya sahaja dengan menggunakan botol susu. Jadi masih lagi dikira eksklusif. Okey. Yang ketiga, untuk melengkapkan ritual keagamaan, bayi Puan Halimah diberi minum air zam-zam, manakala bayi Puan Apalania diberi holy water sekali sahaja.
Selain daripada itu, bayi mereka tidak diberi makanan atau minuman lain kecuali susu ibu sahaja. Jadi ini pun dikira masih lagi eksklusif. Dan seterusnya, bayi Puan Aida diberi minuman air kosong sedikit sahaja lepas minum PCM yang dipreskripsi oleh doktor kerana demam. Jadi ini dikira tidak eksklusif. Telah selesai topik pertama tadi. Sekarang kita pergi ke topik kedua, iaitu kepentingan meneruskan penyusuan susu ibu selepas 6 bulan di samping pemberian makanan pelengkap. Penyusuan susu ibu secara eksklusif perlu diteruskan sehingga bayi berumur 6 bulan disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kandungan nutrien dalam susu ibu sudah mencukupi untuk pertumbuhan bayi dari lahir sehingga berumur 6 bulan. Penyusuan susu ibu selama 6 bulan tanpa makanan lain tidak menjejaskan kadar pertumbuhan bayi. Yang kedua, penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan dapat memastikan penyerapan zat besi yang optimum dari susu ibu. Pengambilan bahan lain boleh mengganggu penyerapan nutrien dalam susu ibu. Selain itu, sistem pencernaan dan penghadaman bayi kurang daripada 6 bulan masih belum matang untuk memproses makanan selain dari susu ibu. Oleh itu, pemberian air atau makanan pelengkap maupun susu formula kepada bayi yang berumur kurang 6 bulan adalah tidak digalakkan. Kemudian air atau pencecair lain selain dari susu ibu juga bertindak menghakis saluran pelindung penyakit yang dihasilkan oleh susu ibu terhadap sistem pencernaan. Ini akan mendedahkan bayi kepada pelbagai risiko seperti jangkitan dan alahan. Kolostrum mencukupi untuk bayi bagi hari pertama. Untuk kapasiti perut bayi yang baru lahir hanyalah 20 ml bersamaan dengan 4 sudu teh. Jadi kolostrum yang terhasil pada awal kelahiran adalah mencukupi untuk kapasiti perut bayi. Dan perbezaan perbandingan dengan kapasiti perut bayi untuk 1 tahun adalah sebanyak 200 ml. Bayi lebih sihat dengan susu ibu kerana susu ibu mengandungi bahan pelindung penyakit atau antibody yang juga dikenali dengan nama lain IgA, IgG, IgM, sel darah putih, Lactobacillus bifidus dan lain-lain. Bagaimana antibody dihasilkan dalam susu ibu? Pertama, ibu dijangkiti. Kemudian sel putih dalam tubuh ibu menghasilkan antibody untuk melindungi ibu. Kemudian pergilah sel putih itu pergi ke payudara dan menghasilkan antibody. Antibody tadi yang melindungi ibu dari jangkitan dikeluarkan dalam susu untuk melindungi bayi. Selepas 6 bulan, bayi perlu menerima makanan pelengkap sebagai tambahan kepada susu ibu. Susu ibu amat sesuai untuk bayi dan sentiasa berubah dari hari ke hari, bulan ke bulan, mengikut perkembangan dan keperluan bayi. Bayi dapat mempelajari rasa makanan keluarga melalui susu ibu. Susu ibu adalah unik dan amat istimewa kerana ia mengandungi cecair yang hidup secara aktif dalam melindungi bayi daripada jangkitan. Susu formula tidak dapat melindungi bayi dari jangkitan. Kanak-kanak kecil perlu belajar untuk makan, galakkan dan berikan bantuan, dan banyakkan bersabar. Berikut adalah kesan memberi bayi susu formula atau air yang terlalu awal ke atas penyusuan susu ibu. Bayi akan kurang menyusu kerana sudah kenyang dengan susu formula atau air, keliru puting jika menyusu botol, alergi, alahan dan membuatkan ibu rasa kurang susu. Peningkatan berat badan yang normal pada 6 bulan pertama adalah sebanyak 100 hingga 200 gram seminggu atau bersamaan dengan 400 hingga 800 gram sebulan. Dan pada 6 bulan seterusnya sehingga setahun,
Peningkatan berat badan adalah sebanyak 85 hingga 140 gram seminggu. Berat badan sewaktu lahir akan bertambah 2 kali ganda pada usia bayi 5 ke 6 bulan atau berat badan lahir tersebut akan berganda 3 kali pada usia 1 tahun. Bayi juga akan bertambah dari segi panjang, ukuran panjang dan tinggi dan juga ukur lilit kepala. Carta pertumbuhan berat badan bayi perlulah diplot bagi menunjukkan peningkatan berat badan mengikut usia bayi. Berikut adalah carta pertumbuhan berat badan bayi untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Sekian itu sahaja topik 1 dan 2 daripada saya. Harap jelas dan memberi manfaat. Terima kasih atas perhatian. Sekian, terima kasih.